Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi maklumat berkaitan dengan kualiti perkhidmatan di lokasi tarikan pelancongan di Hat Yai, Thailand. Pertama sekali, saya akan perkenalkan diri saya dan rakan saya. Saya Warosnani binti Wan Muhammad dan rakan saya Rina Iliana binti Zainal. Kami dari Jabatan Pelancongan dan Hospitality, Politeknik Ibrahim Sultan, Johor. Seterusnya, untuk perkongsian ini, saya akan menerangkan berkaitan dengan pengenalan kajian, sorotan kajian, metodologi kajian, hasil dapatan dan perbincangan, seterusnya kesimpulan yang telah dijalankan di Hat Yai, Thailand. Bagi pengenalan perkongsian ataupun penulisan ini, pertumbuhan industri pelancongan di wilayah Asia Tenggara telah berlaku dengan pesat dan dinamik. Thailand kekal menjadi tarikan utama pelancong di wilayah Asia Tenggara. Kedatangan pelancong antarabangsa ke Thailand pada tahun 2019 adalah seramai 39.9 juta orang. Selain daripada membuat program-program bagi menggalakkan industri pelancongan, pembangunan produk pelancongan juga haruslah diberi tumpuan dari aspek kualiti dan juga pengurusan produk pelancongan menurut Muhammad Akmal 2013. Seterusnya, sorotan kajian bagi penulisan ini dipecahkan kepada 3 bahagian. Yang pertama, kepuasan pelancong. Menurut Alidri dan Garau 2009, semakin tinggi tahap kepuasan yang dirasai oleh pelancong, semakin tinggi kebarangkalian untuk lawatan susulan dan kesanggupan mereka untuk mencadangkan lokasi tersebut kepada pelancong lain. Menurut Grosby 1993, pelancong yang berpuas hati lebih cenderung untuk mengusulkan destinasi pelancongan yang dilawati kepada orang lain dan ini merupakan satu bentuk pemasaran dan pelancongan yang sangat murah dan berkesan. Menurut Sharifah 2001 pula, kepuasan pelancong merupakan pengukur utama bagi menentukan keberkesanan kualiti perkhidmatan yang disediakan secara keseluruhan oleh operator-operator pelancongan. Bagi sorotan kajian yang ketiga pula, iaitu dimensi kualiti perkhidmatan. Membangunkan pengukuran soft-qual bertujuan untuk mengukur kualiti perkhidmatan dalam bidang pemasaran. Ini menurut Parasuraman et al. 1985. Ia kemudiannya telah digunakan dalam kajian di pelbagai bidang. Model soft-qual digunakan dalam mengenal pasti jurang potensi antara jangkaan dan persepsi yang merangkumi aspek dalaman dan luaran penyampaian perkhidmatan. Model soft-qual dibentuk berdasarkan kepada 5 dimensi kualiti perkhidmatan, iaitu yang pertama nyata, yang kedua kepekaan, yang ketiga kebolehpercayaan, yang keempat jaminan, yang kelima empati. Bagi model soft-qual sesuai diaplikasikan di kawasan ekopelancongan di negara membangun dengan penambahan satu dimensi baru iaitu dimensi kemampanan. Ini menurut Nur Faiz Muhammad dan Muhammad 2014. Menurut Swan dan Bowers 1998 pula, model soft-qual mempunyai hubungan yang kuat dan signifikan dengan kepuasan pelancong. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan metodologi kajian. Kajian yang berbentuk tinjauan secara kuantitatif ini menggunakan soal selidik bagi mengenal pasti persepsi pelancong terhadap dimensi kualiti perkhidmatan yang dominan kepada tarikan pelancongan di Hat Yai, Thailand. Sebanyak 580 set soal selidik telah diedarkan dengan menggunakan kaedah persempelan rawak mudah. Walau bagaimanapun,
hanya 532 set sahaja yang boleh digunakan. Persepsi responden diukur menggunakan skala Likert. Data dianalisis menggunakan Microsoft Excel. Instrumen dari model SurfQual diadaptasi dan diubah sesuai bagi menyempurnakan kajian ini. Seterusnya, saya serahkan perkongsian ini kepada rakan saya, Rina Iliana binti Zainal. Terima kasih kepada rakan pembentang Wan Rosnali Wan Muhammad. Seterusnya saya akan menyambung perkongsian ini dengan menerangkan bahagian dapatan dan perbincangan kajian. Jadual pertama yang ditunjukkan dalam slide ini akan menghuraikan tentang taburan maklumat demografi responden bagi kajian ini. Yang pertama kita akan tengok dari aspek jantina, di mana responden yang terlibat terdiri daripada 55% perempuan dan 45% lelaki. Dari segi umur dapat kita lihat di sini secara dominannya terdapat 36% responden terdiri dari mereka yang berusia antara 21 hingga 30 tahun, manakala kumpulan kedua yang terbesar terdiri dari mereka yang berumur 31 hingga 40 tahun iaitu sebanyak 27%. Seterusnya responden kita tengok dari aspek status perkahwinan mereka. 41% telah mendirikan rumah tangga dan 59% dari responden kami adalah dari golongan yang bujang. Seterusnya kita akan melihat dari segi bagaimana pelancong melakukan aktiviti pelancongan. Berdasarkan maklumat yang telah dikumpulkan, dapat kita lihat bahawa 40% daripada responden melancong secara berkumpulan, 36% melancong bersama pasangan dan 24% melancong secara individu, bersendirian. Berikutnya adalah maklumat mengenai kewarganegaraan responden. Didapati 59% daripada responden kami terdiri dari rakyat Malaysia sendiri, 27% daripada rakyat Thailand dan 14% dari lain-lain negara. Bagi tahap penyelidikan responden pula, didapati majoriti besar responden kami iaitu sebanyak 36% mempunyai diploma. Seterusnya, kumpulan kedua terbesar iaitu sebanyak 28% responden kami mempunyai ijazah sarjana muda dan yang lain-lain kelayakan pendidikan adalah seramai sebanyak 24%. Baiklah, penerangan akan diteruskan lagi dengan menerangkan aspek dimensi nyata ataupun tangible bagi kajian ini. Melalui dimensi ini, kualiti sesuatu perkhidmatan itu perlu dibuktikan secara fizikal melalui beberapa aspek seperti kemudahan fizikal, keadaan peralatan ataupun penampilan personal bagi sesebuah organisasi. Jadi, dapatan kajian ini menunjukkan 43% responden bersetuju menyatakan bahawa dimensi nyata dapat dilihat melalui penampilan staf yang bertugas di kawasan tarikan berkenaan. Seterusnya, dimensi yang kedua iaitu dimensi kepekaan ataupun responsiveness. Dimensi ini menegaskan bahawa kualiti perkhidmatan perlu ditunjukkan oleh staf melalui kesediaan dan kesanggupan mereka untuk membantu pelanggan pada kadar yang segera. Melalui dapatan yang telah dikumpulkan, 42% responden bersetuju menyatakan bahawa staf yang berkhidmat yang bertugas di kawasan tarikan sedia membantu apa jua kesulitan yang dihadapi oleh pelancong. Dimensi yang ketiga pula adalah dimensi kebolehpercayaan ataupun reliability. Melalui dimensi ini, kualiti perkhidmatan dapat dilihat melalui keupayaan organisasi untuk melaksanakan perkhidmatan yang telah dijanjikan dengan tepat dan pada
kadar tempoh waktu yang telah pun ditetapkan. Sehubungan dengan itu, kami mendapati 39% dari responden bersetuju menyatakan bahawa staf yang bertugas di kawasan tarikan pelancongan mampu memberikan perkhidmatan dalam tempoh masa yang telah dijanjikan. Baiklah, penerangan diteruskan lagi dengan dimensi yang keempat, iaitu dimensi jaminan ataupun assurance, di mana melalui dimensi ini, ia menekankan aspek pengetahuan dan kesantunan serta kemampuan staf untuk menimbulkan rasa kepercayaan dan keyakinan di kalangan pelanggan. Menerusi data yang telah dikumpul, 40% daripada responden bersetuju menyatakan bahawa staf yang bertugas di kawasan tarikan boleh dipercayai. Dimensi yang terakhir ialah dimensi empati. Dimensi ini memberi penekanan kepada aspek keprihatinan, ambil peduli serta kemampuan staf untuk menyelami perasaan dan emosi para pelanggan. Berdasarkan dapatan yang telah dikumpulkan, 39% responden bersetuju menyatakan bahawa staf yang bertugas di kawasan tarikan mampu berkomunikasi dengan baik untuk memahami pelanggan yang terdiri daripada para pelancong. Seterusnya, secara keseluruhan, kajian ini telah dapat mengenal pasti bahawa semua elemen yang terdapat dalam dimensi sequal itu telah menyumbang kepada kualiti perkhidmatan yang terdapat di sekitar kawasan tarikan pelancongan di sekitar Hadnyai. Walau bagaimanapun, kajian ini mempunyai limitasi yang tak dapat dielakkan. Antaranya, yang pertama adalah skop kajian yang kecil, di mana pengkaji hanya melihat aspek dimensi sequal semata-mata tanpa mempertimbangkan perkara-perkara yang lain. Ia terpaksa dilakukan kerana masa yang singkat dan kos yang agak tinggi untuk melaksanakannya, dan ia boleh diteruskan di kajian yang akan datang. Walau bagaimanapun, hasil ini diharapkan dapat membantu pihak pengurusan dan pengamal pelancong agar dapat membuat perancangan dan pembangunan sesuatu lokasi tarikan pelancongan itu dengan mengambil kira keperluan yang boleh menepati kehendak pelancong. Terima kasih kepada semua yang sudah mendengar perkongsian kami pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.